baru kita akan dapat channel. Boleh add or manage ataupun add channel baru lah. So kat situ. Okay, kat situ. Dan nantinya kita akan dapat, kalau kita dah siap satu channel baru, kita nak buat satu baru lagi. Saya ulang balik lah. Siapa-siapa yang tertinggal tadi. Tadi kita dah ada channel baru kan. Kita dah ada channel ni kan. Okay, kalau nak create baru pun boleh juga. Tapi berapa banyak kita nak create lah kan. So untuk training purpose tak apa. Tapi jangan setiap kali nak upload video, create channel baru. Tak perlu. Kita cuma create channel apabila kita nak letakkan, nak kumpulkan video kita lah. Okay, nak kumpulkan video kita. Sebenarnya channel yang bersifat highly niche ni tak berapa bagus. Okay, highly niche ni memang tak berapa bagus lah. Sorry to say lah. Okay, sorry to say. Saya suka follow kalau macam bidang saya programming. Okay, saya suka follow ini memang favorite saya. Okay, ini memang favorite saya, iaitu web programming Unpas. Okay, audience dia. Okay, saya nak tunjuk lah sebelum saya sambung. Saya nak tunjuk ini adalah satu channel yang mengajar subjek web programming. So semua dalam berkaitan dengan web programming dia cerita kat sini. Dari segi JavaScript, dari segi Laravel, dari segi CodeIgniter. So semua, boleh katakan semua teknologi web yang available dalam dunia ni memang dia cover. So tengok dia punya awal dia macam mana. Macam mana dia buat apa yang kita namakan sebagai sweet introduction. Okay. Ini yang dinamakan sweet introduction. Walaupun sweet introduction sebenarnya kat belakang tu dia dah cut banyak kali. So tengok muka dia pun nampak macam yalah, muka yang polos, muka yang smart lah. Okay, muka yang smart. Bukan nak kata yang kalau kita ni tak smart tak boleh jadi YouTuber, tak masalah pun. Siapa-siapa yang follow Didi channel, Didi channel yang parodi tu, muka dia koyak tapi follower dia 1 million tau. Didi channel yang parodi tu. Okay, orang Jawa yang duk nyanyi lagu parodi tu, suara dia sedap, muka dia koyak. Tapi dia punya follower 1 million kat YouTube. Okay, 1 million. Lebih kurang macam tu lah. Dia buat apa? Parodi. Kenapa orang suka parodi? Benda lawak. Semua orang suka. Benda programming ni macam tak ramai. Tapi tak apa. Tapi cara dia buat adalah setiap video dia memang akan ada sweet introduction. Dia akan keluarkan sweet introduction, dia akan cerita, dia akan bagi tahu apa yang dia nak cover dalam video tersebut. Dan kalau kita lihat dia punya setting, dia punya production setting pun cantik. Ya, dia punya production setting pun cantik. Siap ada lampu-lampu warna biru, background light semua tu kan. Kalau macam tengok saya punya kat belakang, tengok gambar saya yang kat belakang ni kan. Nampak bersepah kan dengan green screen semua ni kan. So itu tak cantik. Itu tak cantik. Pada saya itu tak cantik lah. Okay. Lagi-lagi kalau macam belakang kita tu background dia adalah tingkap yang ada cahaya yang menyebabkan gambar kita, muka kita tak terang. So itu adalah antara sweet introduction yang memang kita kena buat. Saya tengok pattern setiap video yang memang ramai follower itu dibuat. Itu memang dia practice. Ada sweet introduction kat depan.
Lepas tu kalau kita nak buat share screen sharing pun tak masalah. Okay, tapi ada sweet introduction kat depan dan kemudian baru kita akan sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Dan apa yang dia buat dalam channel web programming Unpas ni adalah banyak juga review. Taklah 100% cerita pasal programming, macam mana nak coding, tapi banyak juga dia cerita benda yang wide. Contohnya dia review antara perbezaan antara CodeIgniter dengan Laravel, ataupun dia bezakan antara Bootstrap 3 dengan Bootstrap 4, dan kadang-kadang dia cerita juga apa beza antara Chrome dengan Microsoft Edge. So materials dia kadang-kadang banyak yang bersifat general, dan tapi dia tetap contribute juga kepada bidang dia, iaitu web programming. Sebab kalau kita nak besarkan kita punya audience, dan audience dia sekarang ni adalah 450k subscriber. Dia ni adalah programmer daripada Unpas University Indonesia. Okay, daripada Unpas Indonesia. Dan saya lebih suka untuk sediakan material yang ke arah itulah, maksudnya lebih kepada menggunakan bahasa, sebab saya selesa dengan bahasa Melayu. Kalau saya gunakan bahasa English boleh je, cuma dia agak kekok sikit lah. So dia tak akan keluar macam sort of jadi dia tak akan natural pun. Saya tak akan natural pun sebab language yang saya natural adalah bahasa Melayu. So ini memang dia cerita banyak tentang teknologi programming, dan web ataupun channel dia ni memang hit lah. Sebab production dia bagus. So production dia bagus. Okay? Production dia bagus, gambar dia cantik, ada sweet introduction. Okay, semua yang adalah banyak syarat-syarat untuk kita ni lah, untuk kita jadikan channel kita hit. Tapi di sebalik itu sebenarnya kerja dia banyak. Kerja dia sangatlah banyak. Okay? Kerja dia sangat banyak. Sebab nak buat sweet introduction dalam masa seminit pun, kadang-kadang kita terpaksa take sampai 5 kali take. Okay, 5 kali take. So nak dapatkan take yang perfect tu untuk kita publish, mungkin selepas 5 kali shot, ataupun kalau macam tak biasa macam saya, mungkin 10 kali shot baru boleh dapat satu sweet introduction yang fluent, yang menarik, yang orang suka nak tengok lah. Okay. Sebab benda tu semua ada effort dia, memang akan kena ada effort. Dan saya rasa dia ni memang full time YouTuber lah. Kalau tak, dia tak akan menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti macam tu. Dia mesti full time YouTuber. Okay, tapi tak apa. Kita just nak dapatkan capture idea dia je. Okay, macam mana kita nak menghasilkan satu video yang bagus. Tapi sebelum tu kita nak customize channel kat sini. Ini tak kritikal sangat pun sebenarnya. Okay, kita tak kritikal sangat. Mungkin kita boleh tukar channel. Tukar logo. Okay, ini tak perlu. Klik je kat luar ni. Okay, apa yang penting adalah branding kita. Ni upload je lah gambar yang. Okay, kita boleh upload satu gambar. Apa-apa gambar yang ada logo. Okay, gambar logo. Gambar logo. Sekarang ni mungkin kita tak ada logo sendirilah. Mungkin nanti kalau kita punya channel dah 10k subscriber, mungkin kita nak invest untuk minta graphic designer buat yang lebih cantik. Untuk sekarang ni tak perlulah. So nak upload ni pun boleh, tak upload pun tak apa. Okay, ini penting untuk branding, tapi ini penting untuk branding, tapi kalau untuk baru-baru ni tak apa. Sebab kemudian nanti kita boleh upload. Okay, kemudian kita boleh upload kemudian. Tapi yang ini agak kritikal juga upload. Sebab yang ini impact dia adalah video watermark ni. Saya zoom kejap. Video watermark ni kan, impact dia nanti adalah apabila kita play video kita, akan ada watermark di sini. Akan ada button subscribe ni. Ini penting. Ini penting. Kalau watermark ni kita tak upload, dia tak keluar facilities ini dalam video kita. Okay, dia tak keluar. So kita kena pastikan kita masukkan di sini watermark. Watermark macam mana nak dapatkan features ni?
kita kena upload pada bahagian video watermark. Saya sekarang masih berada dalam branding setting. Klik setting di sini. Ini pada channel kita. Okay, ini pada channel kita. Macam mana kau nak tukar channel, right klik di sini dan switch account. Boleh switch account. So klik di sini dan switch account. Kalau siapa-siapa yang masuk lambat tu lah kan, korang tiba-tiba mana Cik Kirol sekarang ni. So boleh switch account kat sini. Kalau katakan ni adalah gambar profil kita, switch account. So switch account ni dia akan point kepada senarai channel kita. Senarai channel kita. Klik, pilih mana-mana channel yang kita ada. Klik dan dia akan masuk ke dalam sini. Okay, ini adalah channel kita dan ini adalah setting kita ataupun branding setting. Oh sorry. Ini kat mana? Oh layout, sorry. Sekejap. Masuk kita punya channel dan layout. Layout ini adalah home page channel. Layout adalah home page channel. Branding adalah logo kita, watermark kita dan kat sini kita upload lah apa-apa image yang berkaitan. Biasanya kita letak button subscribe kat situ. Contohnya button subscribe. Sebab dia nampak clear apa benda yang berlaku. So kita letakkan satu button subscribe. Nanti kemudian kita boleh cari satu button ni subscribe ataupun rasanya ada saya push masuk dalam dalam Google Drive yang saya tunjuk. So kat mana kat end of video? Kalau saya suka letak entire video. Okay, watermark ni, video watermark ni letak kat entire video. Okay, letak entire video. So yang penting logo dengan watermark ni. Dua ni penting lah. Dan klik publish. So itu adalah preliminary video channel setup kita. Preliminary channel setup. Video lagi. Jadi saya tak boleh nak tunjukkan yang seterusnya lah. Dalam ni kosong, saya tak ada video lagi. So dia akan kosong. Ada persoalan? Saya nak bertanya. Dekat video watermark tu saya tak ada pilihan. Mungkin Cik Khairul boleh scroll down sikit. Saya tak ada pilihan branding. Bawah sekali tu. Okey, saya tak ada pilihan end of video. Customer. Saya tak ada tu pilihan. Apa yang tu ada? Cuma ada pilihan upload. Ada macam yang atas lah. Macam yang kena upload dulu. Sebab tak upload lagi tu. Okey. Letak logo apa-apa pun tak apa. Change. Letaklah logo yang tadi tu lebih kurang. Dia akan keluar macam tu. Lepas tu pilih entire video. Ni saya punya favorite setting lah. Kalau masing-masing nak end of video pun boleh. Custom start time pun boleh. Tapi saya ambil yang ini saja. Dan kemudian pastikan kita publish. Kalau kita tak publish, dia takkan effect. Dia punya changes ni takkan effect. Okay, dia tak akan effect. Okay, dan seterusnya itu adalah setting channel kita. Sorry. Ini tak kritikal pun, kalau nak buat kemudian. Tak buat pun tak apa. Buat kemudian pun tak apa. So bila kita publish, dia nampak ni. Then subscribe, ini pun kita dah buat. Okay. Sebab kita tak ada apa-apa video lagi dalam tu. So saya akan skip layout ni dulu. Kemudian nanti kita akan pergi balik. Dan dia ada satu option untuk kita add. Ni saya bagi tahu je lah. Tak payah buat pun tak apa. Okay, kita boleh add admin. Kita boleh tambahkan admin pada ruangan setting permission. Okay, setting permission. Kemudian dia akan nampak kat sini pending invitation.
Dan pastikan orang yang kita invite tu jawab dalam email dia. So kalau dia, selagi dia tak klik accept invitation, dia tak akan aktif sebagai admin baru kita. Kat situlah nak cari kat mana. Kalau nak tambah kita punya admin, pergi kat dalam setting, permission, add email kawan kita. So itu tak kritikal sangat, tapi siapa-siapa yang nak buat boleh klik setting di sini. Okay, cancel. Setting kat bawah ni ya. Dia banyak sebelah kiri bawah ni. Okay, ini adalah studio YouTube kita. studio.youtube.com. Setting. Permission. Okay, ambil atas ni, manage permission. Oh, sekejap. Oh, lain sikit lah. Oh, saya rasa saya suka yang ni. So, saya nak manage dalam studio ni terus. Ambil option yang bawah tu. Dan boleh klik invite. Okay, lepas tu masukkanlah email, Gmail kawan kita. Gmail kawan kita. Pastikan dia Gmail. Tak kisahlah Gmail for edu ke, Gmail peribadi ke. So, boleh masukkan email kawan kita. Ataupun orang lain lah. Access ni macam ni manager. Manager ni macam biasa ni adalah full admin control. Editor ni adalah slightly lower lah. Cuma saya rasa yang editor ni tak boleh nak produce live streaming. So kalau katakan nak editor ataupun admin tu perlu untuk buat live streaming, klik manager. Limited dan ni setakat viewer lah. Okay, boleh klik either one, manager ataupun okay. So, nanti dia akan pending invitation, dia akan tunggu selagi mana yang kita jemput itu tidak jawab dan dia akan pending lah. So dia mesti accept invite. Ada siapa-siapa tanya soalan ni dalam chat? Tak ada. Khairul. Ya. Saya tanya kalau apa function kalau kita bagi permission ke sini, maksudnya orang yang kita invite tu boleh edit ke, boleh masukkan Dia boleh upload video, dia boleh buat live streaming dalam channel kita. Dia boleh edit video-video kita yang sebelum ni. Tu admin lah. Biasanya kalau macam geng-geng selebriti ni, macam geng-geng Ustaz Don, Nilofa, ataupun Prof Muhaya, dia orang ada admin yang akan uruskan channel dia orang. Bukannya ialah macam kita ni manalah ada privilege nak hire PA ke, nak hire social media officer ke, kita mana ada duit nak bayar dia orang. So untuk kita kita akan, contohnya macam kita ada satu akaun politeknik, dan akaun politeknik ni kita nak ramai orang ataupun tim kita semua boleh access dan upload contribute video. Macam itulah. So kita boleh invite orang lain untuk contribute video kepada channel kita. So itu yang pentingnya lah. Tapi kalau akaun ni personally untuk kita saja dan daripada awal sampai mati kita tak akan harap orang lain untuk contribute dan tak perlu nak invite lah. Oh save, sorry. Alamak, nak kena buat verification lah pula. Aduh. Alah, betul.
Aduh, mana seperti ini two-factor authentication lah. Ini biasanya kalau akaun kita, Gmail kita associate kepada mana-mana phone, dia akan keluar ni two-factor authentication. Melaka. Melaka. Benar. So ada beberapa ni lah functionality yang dia akan paksa untuk buat two-factor authentication. Sebab nak mengelakkan orang lain take over lah. Kebanyakannya bila orang lain take over, dia akan appoint seorang admin baru dan admin baru ni akan remove admin yang lama. Itu yang biasanya kita tiba-tiba FB page kita ada orang hack, kan, kita punya YouTube account ada orang hack, channel kita ada orang hack. So dia akan masuk macam tu lah, dia akan add email lain sebagai dia akan add email lain sebagai admin baru, dan admin baru ni akan remove existing admin. Tu yang dia take ownership of that particular YouTube channel. Tapi itulah, kalau setakat saya punya account, saya rasa tak adalah orang nak hack. Hopefully lah, sebab tak glamour kan. Kalau 1 juta subscriber tu ada tendensi untuk orang hack lah. So ini adalah prosedur biasa dalam Google yang mana dia buat secondary authentication menggunakan handphone ataupun namanya two-factor authentication. Untuk security lah. So siapa-siapa yang tak register nombor phone dalam akaun Gmail masing-masing, biasanya tak akan dapat two-factor authentication. Jadi pastikan inilah, kalau katakan nak secure channel kita tu, pastikan activate two-factor authentication dalam Google account. Tapi itu tambahan lah. Sekarang ni kita nak pergi kepada cara mudah untuk kita record. Cara mudah untuk kita record video. Ni saya tak nak tunjuk cara yang susah-susah pun. Kita gunakan cara yang mudah untuk record video. Sebabnya ada banyak option saja. Ada je banyak option. Pengalaman saya personally suka. Ni kan strategi dan produk hasilkan video pengajaran. Personally saya suka guna OBS. Sebab OBS ni satu tools yang agak fleksibel untuk kita buat screencasting. Saya punya penghasilan video memang memfokuskan kepada screencasting, iaitu video pengajaran. Saya tak buat video outdoor, saya tak buat video unboxing yang fokus kepada kamera. Saya tak buat yang tu. Saya memang fokus solely kepada OBS. Solely kepada screencasting. Sebenarnya ada banyak option dekat luar sana. Kita ada OBS. Ramai juga yang tak suka OBS sebab dia nampak macam susah. Susah sebab apa? Sebab dia dia terlalu liberal. Liberal tu maksudnya dia memang macam layouting dia tu, dia fleksibel. Kita boleh reconfigure banyak benda. Itu yang biasanya susah lah. Yang biasanya susah. Tapi kalau tak nak gunakan OBS, boleh juga. Ada beberapa option yang mudah. Contoh macam Zoom. Kita boleh record menggunakan Zoom. Itu lagi mudah pada saya lah. Kalau nak Google Meet pun boleh. Cuma Google Meet ni, saya tak pasti dia boleh record ke dalam PC kita. Saya tak pasti. Saya tak pernah buat. Kalau macam Zoom ni, saya pernah buat record terus masuk dalam recording tu akan appear dalam PC kita. Itu yang selalu saya buat lah. Saya guna Zoom. Kalau nak serius, memang saya akan gunakan OBS Studio. Kalau nak serius, memang saya akan gunakan OBS Studio. Sebab footage dia lebih cantik lah.
compare dengan benda yang lain. Zoom ke ataupun screencast omatik ke, ini macam dia terhad kepada 15 minit punya recording kan yang free. Okay, tapi cara paling mudah pada saya adalah gunakan Zoom. Pada saya lah. So, siapa-siapa yang nak tahu gunakan Zoom mungkin boleh pergi kat zoom.us. Ataupun tak kisah pun kalau dah ada kita punya preference sendiri, gunakan apa yang ada. Ada Loom, ada Google Meet, ada OBS Studio. Tapi saya tak nak pergi kepada semua tu. Saya just nak demo sikit macam mana nak gunakan Zoom. Okay, macam mana nak gunakan Zoom. Okay, semua ada? Semua ada? Ya, ada. Tapi sebelum tu kita kena pastikan ni lah beberapa item. Sebenarnya tak compulsory pun kita nak letakkan muka kita dalam screencasting. Tapi kalau kita nak letakkan, dan itu adalah satu good advantage lah ataupun lebih baik sebenarnya. Jadi pastikan lighting tu adalah mencukupi. Bukan lighting dari atas ya. Saya selalu berjumpa dengan ni bila saya buat streaming. Saya bagi tahu pada panel, minta tolong pastikan cahaya tu cukup. Okay, cahaya bila kita buat streamcast ni, kita perlukan cahaya dari depan muka kita. Bukannya cahaya daripada atas. Ya, cahaya daripada atas, lampu tu kuat. Lampu Kalimantan dari atas, shielding semua tu kan. Cahaya tu memang kuat. Tetapi apabila kita capture kamera daripada depan, mesti ada lighting ataupun pencahayaan daripada depan. So, nak dapatkan pencahayaan tu sama ada kita buat yang bulat ataupun kalau macam saya sekarang ni saya gunakan umbrella. Okay, ini adalah kamera ini adalah lighting setup saya. Tengok hilang. Okay, saya spotlight sekarang. So ini adalah lighting ini adalah lighting saya yang menggunakan umbrella lighting. Okay, ada juga beberapa lighting lain yang mungkin biasa kita pakai iaitu ring light. Ring light saya tak suka sangat sebab dia silau kat mata. Sebab dia punya cahaya pun tak berapa kuat dan dia silau kat mata saya lah. Okay, tak kisahlah siapa-siapa yang ada ring light, siapa-siapa yang ada umbrella lighting, boleh saja. Yang penting ada cahaya. Okay, kalau tak ada cahaya, dia akan nampak dull. Okay, dia akan nampak dull. Dia akan nampak dull. Especially untuk, saya minta maaf, especially untuk yang berkulit gelap. Nanti dia akan nampak mata dengan gigi je. Okay. Yang berkulit gelap, dia akan nampak mata dengan gigi je. Mata dengan gigi. Bergerak-gerak, gigi bergerak-gerak. Sebab yang lain tu semua hitam. Background hitam. Okay. Muka dia pun hitam. So, pastikan lighting dari depan lah. Okay. Pastikan lighting dari depan. Okay. Atas tu, tapi untuk screencasting, pastikan lighting dari depan. Dan ini ada beberapa tips yang saya selalu amalkan, iaitu bila kita katakan kita nak emphasize on something, nampak tak? Okay, nampak tak arrow tu, mouse tu? Nampak tak mouse tu? Nampak tak mouse kita yang saya tunjuk sekarang ni? So pastikan mouse kita besar. Pastikan mouse kita besar. Sebab saya sekarang deal dengan banyak screencasting. Jadi apa yang saya adjust ini adalah untuk mendapatkan satu experience yang lebih baik lah. Sepatutnya sebolehnya mouse tu besar. Mouse tu besar. Okay, sebab memanglah kita nampak aja mouse tu kecil ke besar ke kita nampak. Tapi audience kita ada yang buka daripada phone. Audience kita ada yang buka dari phone. Bila dia buka dari phone, mouse tu terlalu kecil untuk dia detect. So sepatutnya kita boleh buat something supaya kita boleh bagi tahu, okay, mouse tu ada kat sini, mouse tu ada kat sini, mouse tu ada kat sini. Okay, itu penting, itu critical. Sebab apa? Kita nak dapatkan experience yang lebih baik lah. Kita nak dapatkan experience yang lebih baik. Pastikan mouse cursor tu besar dan orang senang nak locate
Dan kita boleh emphasize. Okey, rujuk kat mouse, tiba-tiba dia ada signal kat situ. Ada signal. Oh, di situ mouse. Oh, okey. Audience kita nampak dengan jelas. Oh, kat situ rupanya mouse. Okey. Taklah dia tercari-cari mana mouse ni. Dah lah mouse ni sama warna dengan skrin putih ni kan. Lepas tu kecil. Lepas tu, okey. Itu yang kita cuba nak ni. Cuba nak practice. Good practice. Okay, good practice. So macam mana nak adjust tu, ni saya cerita dalam Windows lah. Siapa yang gunakan Mac tu saya minta maaf lah. Siapa-siapa yang gunakan Mac tu saya minta maaf. Dia ada beberapa option dalam mouse, nanti saya akan tunjuk, iaitu kita boleh tukar warna kepada pointer, kita boleh tukar apa namanya, kita boleh show location when I press the control key. Boleh letak juga display pointer trails. Yang tu saya tak suka sangat. Saya tak suka sangat pasal nampak macam annoying sikit. Tapi kalau nak letak pun boleh. Dan okey, saya tunjuk kat mana. Pergi kat mouse. Ni kenapa tak keluar? Okey. Mouse. So masing-masing boleh pergi kepada mouse setting sekarang. Saya expectation dia semua pakai Windows . Okey, semua pakai Windows. Streamlab, siapa-siapa nak pakai Streamlab boleh je. Saya tak pernah guna Streamlab. Saya minta maaf, saya tak pernah guna Streamlab. Sebab saya sekarang ni fokus kepada OBS. Siapa-siapa nak pakai Streamlab, Streamlab ya lebih baik. Streamlab saya rasa dia lebih baik. Sebab dia ada option plugin yang berbayar. Okay, yang advanced plugin yang berbayar. Jadi saya rasa guna Streamlab silakan. Siapa-siapa nak gunakan yang free. Macam saya fokus stick pada yang free. Iaitu OBS. So kat sini kita boleh tukar punya cursor speed dan kita boleh lihat kat bahagian atas ni, saya zoom kejap. Okey, dan saya sebenarnya saya suka magnifykan screen. Magnify tu maksudnya saya besarkan sekejap. Itu adalah function magnify screen dalam Windows. Nanti saya tunjuk juga. Cumanya saya tak berapa gemar sebab dia lari-lari ni. Dia lari-lari. Dia tak macam Mac. Siapa-siapa yang guna Mac, bila dia nak magnify screen, nampak cantik dia punya transition effect. Dan juga dia agak stable lah. So, kita boleh pergi kat sini, adjust mouse and cursor size. Kat sini kita boleh tukar warna dia. So, katakan kita nak besarkan dia punya pointer, kita boleh besarkan lagi. Kalau kita nak letak warna lain, okey, pun boleh juga. Ini akan membantu audience kita untuk trace kat mana kita punya mouse. Okey, kat mana kita punya mouse. Okey, sebab kalau compare tadi kan warna putih kan, dia sangat sama dengan kita punya background putih. Tapi kalau kita tukar cursor kita kepada something yang significantly different macam ini, strikingly different. So kita akan, audience akan obvious nampak mouse kita di mana. Cuma kadang-kadang annoying lah sebab dia besar. Besar sangat. Tapi agak-agak reasonable lah, mungkin separuh daripada tu pun okey. Maksimum 15, kita ambil 7. Oh, 7. 7 pun okey. Nampak yang reasonable okey lah. Dia itu antara tips dia. Dan satu lagi macam mana kita nak bagi dia ada equal, ada signal tu. Nampak tak signal tu sekarang dalam skrin masing-masing? Macam mana kita nak keluarkan function tu dalam mouse? Sebab kadang-kadang bila kita nak emphasize kepada audience, masa kita buat kelas ke, masa kita buat recording screencasting ke, kepayahan orang untuk detect kita punya mouse. Macam mana kita nak bantu dia orang untuk fokus, dia shift kepada kawasan yang kita nak tunjuk tu dengan mengeluarkan signal macam ni lah. Korang tengok kat mouse. Mouse kat mana? Mouse kat mana? Okey, yang ada bergema tu, itu mouse. Nampak detect. Nak detect senang. Okey, nak detect senang. Okey, ada gema tu. Ada gema tu. Okey, itu memang built-in already dalam Windows. Saya tak tahu Windows version lain macam mana, tapi sekarang saya menggunakan Windows version 10. Windows 10 lah. Additional mouse option. Oh, tak jumpa dah pula. Okey ni. Dia ada dalam additional mouse option. Saya
magnify kejap. Ni ada additional mouse option. Ada tak option ni? Additional mouse option. Ada. Kalau ada, boleh nampak kat sini dalam pointer options. Saya magnify kejap. Ini adalah pointer option dalam mouse properties. Kita boleh display trail kat sini. Dia akan nampak macam tu. Tapi pada saya dia annoying lah. Pada saya lah. Tapi kalau nak on kan pun boleh. Buat macam tu. Short. So sebenarnya ini setting ni nanti akan audience akan appreciate. Audience peserta student kita masa kita buat online learning ataupun student kita tengok kita punya materials, recording materials. So dia akan appreciate benda ni, memudahkan dia untuk nampak lah. Dan kita boleh kita boleh klik ni untuk option yang bawah ni kan. Show location of pointer when I press the control. Kalau nak keluarkan signal ni, kita kena tekan control. Kena activatekan ini. Activatekan ini dan apply. Dan nanti kita akan nampak, tekan control. Kita akan nampak ada gema pada mouse pointer kita. Yang pernah buat memang consider revision lah. Siapa-siapa yang tak pernah buat sebelum ini, so saya cadangkan kita gunakan ini untuk membantu mouse option ini untuk bantu audience kita. So itu adalah setting production kita sebab saya punya production apa namanya prop. Prop dia adalah laptop, mouse, keyboard, kamera, lighting. So itu antara beberapa yang penting lah. Saya just nak bagi tahu je sebab banyak pengalaman yang saya dapati video yang memang bukan banyak orang lain. Saya sendiri pun pada awalnya dulu memang tak ada lighting yang proper, sound pun tak berapa terang. Semua ni akan enhancement pada laptop kita akan membantu audience. Dia akan membantu audience. Sangat-sangat appreciate lah. Audience akan sangat-sangat appreciate apa yang kita buat tu lah. Dan satu lagi last sekali, kadang-kadang mungkin teks yang kita paparkan dalam screen terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadinya ada satu option yang mana dalam Mac pun ada. Oh ini, sekejap, sorry. Dalam Mac pun ada, dalam mana tadi? Magnify. Okey. Oh, dah terbalik. Okey. Kalau dalam window, saya gunakan butang ni, alternate window key. So, bila kita tekan alternate sekali dengan window key. Oh, sorry. Sorry, terbalik. Silap. Bukan window key sorry. Alternate dengan plus. Alternate dengan plus. Alternate dan plus. Alternate dan plus dia akan magnify besar. Kalau nak zoom out, okey, kita letak gunakan window key dan minus. Okey, zoom in. Zoom in tu maksudnya nak besarkan ke saya terbalik. Zoom in ni bukan zoom ya. Ini adalah magnify. Kalau saya tekan button window plus, dia akan besar. Window key dengan plus serentak. Kalau nak besarkan lagi, tekan lagi. Okey, window plus. Dia akan besar. Kalau nak turunkan balik, Windows minus. Okay, so kalau katakan kod yang kita nak share ataupun teks yang kita nak share terlalu kecil, boleh gunakan window key dengan plus. Okay, untuk magnify. Window key dengan minus untuk kecilkan skrin balik.
So itu antara tips-tips yang inilah orang akan appreciate kita lah. Dan kenapa saya letakkan skrin belakang ni? Sebab saya sangatlah suka menggunakan chroma key filter. Saya suka gunakan chroma key filter. Dalam Zoom ada chroma key filter, dalam OBS ada chroma key filter. So that bila kita buat chroma key filter, kita boleh nampak muka kita dan belakang tu adalah kita punya teks. Ataupun belakang tu kita punya slide presentation ataupun screen camera kita lah. So kita boleh gunakan. Tapi kita kena ada physical screen kat belakang ni. Okey, kat belakang ni saya punya langsir. Boleh kata kain langsir lah. Boleh kata kain langsir. Okey, so exit spotlight. Tadi nampak skrin saya tak? Aduhai. Saya dah tukar lah pula. Sekarang nampak green screen chroma key. Boleh nampak. Okey. So itu adalah chroma key. Yang tadi masa saya tukar option mouse setting, nampak tak skrin? Nampak. Nampak? Nampak juga. Nampak. Saya tak pasti macam mana layout dekat tempat tuan-puan. Sebab tadi saya buat spotlight kepada kamera saya. Kalau macam Zoom, bila kita buat spotlight kat satu-satu orang, yang skrin tu rasanya dia akan kecilkan ke ataupun dia akan hilangkan, saya tak pasti. So saya risau tadi, saya terlupa nak off spotlight. Nampak tak benda ni, mouse setting kita ni? Kalau nampak, baguslah. Nampak. So itu adalah perkara-perkara, mungkin perkara-perkara kecil yang boleh membantu audience kita. Dan bila kita buat macam tu, mereka akan lebih appreciate lah. Okay. Dan satu lagi, ini adalah satu benda yang kritikal lah. Ada beberapa video saya yang memang saya dah upload dan kemudian saya tak perasan pun, bukannya tak perasan masa edit, tak perasan sebab dah upload. Dah upload, okay, tiba-tiba audience kata tak ada suara. Dalam komen dia kata tak ada suara. Ya Allah, hai. Maksudnya effort kita tu dah penat-penat kan buat rakaman, lepas tu kita upload, lepas tu tak perasan benda tu tak ada suara. Okay, so tu awal-awal dululah masa saya tak belajar buat video editing. So saya terpaksa take down video tersebut dan ganti dengan, maksudnya kita kena buat shoot baru lah. Kita kena buat shooting baru. So yang ni kita kena pastikan lah kita punya video ataupun kita punya audio work perfectly. Okay, work perfectly. Dan saya cadangkan untuk kita gunakan. Kalau macam saya suka Boya clip-on mic sebab dia ada additional chip untuk filter noise. Okay, so dia ada, saya spotlight kejap. Nanti tolong ingatkan saya untuk change. So ini adalah okay, Boya clip-on mic. Ini harga dia RM30 je. Okay, ini adalah Boya clip-on mic. Ini adalah dia punya mic dan ini adalah dia punya, saya tunjuk dekat lah, ini adalah external chip dia yang akan filter out noise. Jadi kalau gunakan ni memang bila kita buat recording memang smooth. Suara dia memang very nice. Okay, very nice. Sebab dia filter contohnya macam bunyi apa? Bunyi kipas, dia akan filter out lah. Tapi kalau kipas tu 5 kita letak kat depan muka, kena kat apa, mic ni, itu tak boleh nak kata lah, tak boleh nak filter out lah. Tapi kalau yang macam bunyi kipas laptop kan, selalu kipas laptop kita berpusing kan, yang tu memang dia akan filter out lah. Tapi kalau dah kritikal sangat, kuat sangat, bunyi kipas tu dia tak boleh nak tolong lah. Ataupun satu lagi saya suka gunakan yang sekarang Cik Rahim guna Boya ke? Ya. Yang sekarang bercakap ni guna Boya ke? Sekarang ni saya gunakan sekarang ni saya gunakan
Sekarang ni saya gunakan mikrofon dari Logitech webcam saya. Saya gunakan mikrofon daripada Logitech webcam saya. Dia agak tak tahu, mungkin noise dia agak obvious. Noise dia agak obvious. Sebab rasanya dia tak ada sangat noise filter, dia ada lah sikit tapi tak berkualiti sangat. Tapi saya menggunakan Full HD Logitech 922. 922 ni kalau ikut harga market memang RM5,400 satu device tu lah. Sama macam harga harga telefon. Tapi yang tu saya gunakan mostly saya nak utilize leverage dia punya HD camera lah. HD camera. Tapi again itulah kalau kita nak go serious memang kita kena invest lah. Dan ini adalah alamak lupa lah. Dan ini adalah semua ni memang saya terpaksa, yalah pasal awal-awal tu kita tak ada siapa nak rujuk. So saya terpaksa buat eksperimen, beli beberapa device yang menarik. Yang ni adalah ini adalah apa nama? Edifier Hikata. Edifier Hikata yang mana dia ada sound chip kat luar. Sound chip kat luar dia amplify kita punya suara. Sebab saya dapati saya punya internal chip tak working properly. Okay, internal chip dalam laptop saya tak working properly. Gunakan Realtek dan saya rasa driver dia ada problem. Beberapa kali saya uninstall driver dan install balik, dia punya suara dia memang low quality. So saya terpaksa resort kepada external device lah. Contoh macam ni, saya gunakan satu headphone yang ada amplifier. So dia akan amplify kita punya suara. So dapat kat audience kita lebih kuat lah. Sebab bila kita nak yalah, obviously bila kita nak buat video, bila kita nak mengajar online, suara kena kuat lah. Okay, suara kena kuat. So itu beberapa device yang saya pakai. Okay, beberapa device yang saya pakai. Saya tak pasti macam mana kat sana, sama ada boleh claim ke tidak ke, benda-benda macam tu kalau kita beli, saya tak pasti. Macam saya pun saya buat investment sendiri, terpaksa buat investment sendirilah. Sebab kalau saya tak buat investment tu, sampai bila saya tak akan improve kata saya punya video. Jadi kalau saya upload ke YouTube pun, orang tak suka video saya. Sebab suara tak jelas, okay, lighting tak bagus, okay, dia tak ada benda yang memudahkan audience untuk follow kita punya tutorial. Okay, itu saya bercakap untuk diri sendirilah. Okay. So lepas tu saya terpaksa ni lah, kalau nak best lagi saya terpaksa kita terpaksa belajar macam video editing. Okay, saya daripada background sains komputer dan memang tak pernah edit video. Seriously memang tak pernah edit video. Tapi oleh disebabkan PKP saya terpaksa subscribe kepada Filmora. Sebab Filmora kalau yang free edition dia ada dia punya dia akan embed dia punya logo sendiri kat dalam video kita dan memang tak cantik langsung lah. Kita terpaksa lah invest beli satu account yang lifetime punya subscription. Lifetime subscription dia murah sikit sebab yelah kita boleh gunakan forever lah subscription tu. Forever. Kalau tak kita kena renew setiap tahun. Okay, dalam berapa masa tu beli? Dalam 200 lebih jugalah, 200 lebih. Tapi bayar sekali dapat sampai forever lah sebab saya ambil yang lifetime subscription. Kalau ambil yang yearly memang murah sikit tapi saya rasa macam tak berbaloi bila beli yang yearly. So, saya ambil Filmora dengan lifetime subscription. So itu antara investment yang yalah, tapi slowly kita akan gain knowledge tu lah. Slowly kita akan gain knowledge. Contohnya macam okay, ini adalah kalau kita tak gunakan chroma key filter, okay, kalau kita tak gunakan chroma key filter, kita punya video macam ni.
Okey, kita tengok pada slide kita. Kalau saya tak invest kepada kita punya green screen, okay, bila kita record, dia akan nampak macam tu lah. Nampak background kita, kan? Kita akan ada background kita. So, tu tak berapa, yelah sebab kita tak ada studio yang betul-betul cantik. Kita tak ada full studio yang betul-betul cantik. Saya terpaksa employ green screen. So that saya boleh tukarkan background belakang saya ni kepada gambar yang cantik. So gambar yang cantik ni sebenarnya juga, background yang cantik ni juga sebenarnya dia akan influence orang untuk tengok benda tu sebagai benda yang ialah appealing lah, appealing, menarik. Okay? Yang menarik. So kalau kita keluarkan background studio kita yang tak cantik ni, yang sekarang ni yang tak cantik ni kan, so orang pun macam menyampah lah. Okay? Nampak alamak bersepah ke belakang ni kan, bersepah tu. Okay, ni bersepah. So, itulah antara tips-tips dia yang saya implement, yang saya pakai. Sebabnya apa? Sebabnya ini adalah kita kena ke arah penambahbaikan sebab kita punya PKP pun dah dekat 2 tahun. So, takkanlah kita nak consume video yang lebih kurang sama macam kita awal-awal PKP March tahun lepas. Okey, tahun lepas tu memang kita tak boleh nak buat apa lah sebab masa tu kita baru belajar, kita kelang kabut nak edit, nak screen capture semua. So, tahun ini saya berazam untuk memperbaiki lah. Untuk memperbaiki. Sebab ada beberapa video yang terpaksa saya reshoot. Okay, terpaksa saya reshoot. Jadi sebenarnya nak buat channel yang lebih baik dalam YouTube ni adalah start daripada production lagi. Maksudnya start daripada kita record video. Bukannya masa kita dah ada banyak video, lepas tu kita nak work on dia punya SEO. Okay, bukan. Dia memang kena start daripada awal. Start daripada recording kita. Start daripada tajuk yang kita pilih. Jadi proses tu ambil masa. Proses tu ambil masa. Kalau kita ada channel, lepas tu kita nak work out untuk orang subscribe kepada kita, nak banyakkan follower kita, dia tak akan bermakna sangat kalau video yang kita hasilkan dalam channel kita itu tak bagus. Sebab orang tak akan follow, itu adalah nature manusia. Dia akan follow video-video yang bagus je. Okay, video-video yang bagus je. Dia tak akan follow video-video yang buat ala kadar. Dia orang tak nak. Dia orang tak nak. Dia orang tak nak buat apa dia nak subscribe channel apa? Channel programming sedangkan kerja dia adalah accounting. Tak ni kan tak masuk akal kan orang nak subscribe programming tapi kerja dia adalah accounting. Tapi kita boleh varietykan konten kita dengan buat unboxing. Kita boleh buat unboxing, kita boleh buat video comparison supaya kita boleh grow kita punya audience base. Sebab apa? Sebab nak dapatkan apa? Contohnya kita target untuk dapatkan silver play star YouTube kan. So nak tak nak kita kena grow kita punya audience base sebab silver star award dalam YouTube dia perlukan 100,000 subscriber. 100,000 subscriber. Kalau nak start buat monetization pun, kita perlukan paling kurang 100,000 subscriber. So kalau kita nak grow, memang kita terpaksa pelbagaikan video kita. Okay, pelbagaikan video kita. Along the way mungkin kita nak masukkan tips tentang PDPR. Kadang-kadang orang suka je kita dengar kita berceloteh. Sebab apa? Zaman PKP ni kan, kita tak jumpa orang pun. Kita tak jumpa orang. Jadi nak melepaskan kerinduan dengan orang berceloteh, kita tengok video lah. Tengok kawan-kawan yang sebelum ni suka berceloteh kan, kita rindu dengan celoteh dia. Kita upload dalam YouTube. Cerita pasal apa? Cerita pasal tips PDPR, apa nak digunakan online teknologi yang kita perlu ada untuk buat PDPR. So itu berkaitan dengan IT. Tak masalah lah. Kalau kita nak fokus, ada kawan saya saintis nuklear.
seorang saintis nuklear. Tapi dia tak cerita apa itu atom, molekul. Sebab apa? Orang tak nak dengar atom, molekul, pejadah tu semua tu kan. Dia buat channel apa? Buat channel memasak. Dia tunjuklah macam mana resepi buat laksa Johor. Dia orang Johor lah. Sekali dengan saya. Orang Johor. Classmate masa sekolah rendah dulu. Tapi channel dia, walaupun dia bukan orang IT, dia buat sendiri. Channel dia dah grow sampai 10k subscriber. So, in fact, kalau dia pilih untuk buat channel pasal molekul, nuklear, apa nama itu, atom, okay, macam mana nak buat bom nuklear, ya, tak ada orang follow pun, takkan ada orang follow pun. Sebab apa? Benda tu terlalu niche. Okay, tersangatlah niche dan terlalu sikit orang yang berminat untuk follow. Okay. So sebenarnya kalau kita dah ada channel yang kita ada, tak masalah pun. Yang penting content dia tu kita kena grow. Kita kena tambahkan dia. Okay. Kalau katakan kita cuba buat contohnya macam, alah aku nak buat SEO optimization lah. Nak beli tube body untuk bantu naikkan kita punya reach, buat SEO optimization. Boleh. Tapi bila orang datang kepada video kita dan dapati video kita ni memang tak berkualiti. Macam nampak aja video saya pasal Laravel kan. Laravel, cuba type search Laravel bahasa Melayu. InsyaAllah keluar video saya. Tapi kalau video yang saya sediakan tu, yang orang pergi tu, video tu tak berkualiti. So, sekali tu je lah dia pergi, kemudian dia tak akan pergi lagi dah. Okay, dia akan cari benda lain pula. Cik, ya. Berkaitan dengan suite intro tu, normally kalau kita tengok pada YouTuber, dia ada buat intro berkaitan dengan subscribe dia punya channel. Ya, betul. Dari segi pandangan Cik Khairul, itu perlu ke? Dia macam ni. Manusia ni, kalau siapa-siapa yang pernah belajar natural NLP. Sebab tu kalau katakan bila kita buat satu iklan ataupun copywriting, kat hujung tu, kat mana-mana lah, kita mesti letakkan satu arahan yang kita namakan sebagai call to action. Maksudnya, contohnya kalau kita publish satu posting nak jual biskut kita contohnya. So, kat hujung tu kita mesti katakan klik di link ini sekarang untuk dapatkan biskut yang sedap. Okay? Itu adalah call to action. Jadi kalau kita buat video, kita kena pastikan letak call to action. Kita memang kena letak call to action. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang ada orang yang jenis macam tu. Maksudnya dia kena dibagi tahu dan selepas kita bagi tahu, dia akan trigger benda tu. Maksudnya kalau kita suruh dia subscribe, tekan button subscribe sekarang. So dia akan trigger. Okay, dia akan trigger benda tu. Dan dia ada tendensi untuk dia macam kita pujuk lah. Kita pujuk. Maksudnya dia akan take action. Sebab tu namanya call to action. Jadi kalau kita suruh audience ataupun kita provoke audience untuk klik button subscribe, ada tendensi untuk dia klik button subscribe tu. Okay. So boleh letak kat depan atau boleh letak kat belakang. Kadang-kadang orang buat letak dua-dua lah. Letak belakang ataupun letak depan. Okay. Tapi itulah kalau letak kat ujung, nanti kalau katakan dia rasa macam video kita ni tak berapa bagus, tak berkualiti, dan most likely dia tak berminat pun nak subscribe. Okay. Tapi kalau kalau katakan dia suka dengan video kita dan kat ujung dia tu dia rasa macam dia terhutang budi, kat ujung tu kita minta dia subscribe, most likely dia akan subscribe. So bagus je sebenarnya letak benda tu. Memang kebanyakan influencer memang dia akan letak benda tu. Memang dia akan ada, itu namanya call to action ataupun kita persuade orang untuk buat action. So memang kena ada. Itu pun antara kelemahan dalam video-video saya yang tak letak. Okay, sebab awal-awal dulu saya letak, tapi rasa macam saya ada satu ketika tu saya rasa macam benda tu
menyemak ataupun saya rasa macam over, melebih-lebih. Okey, tapinya sebenarnya benda tu bagus. Okey, bagus. Tapi dengan syarat dah video kita memang bagus lah. Kalau video kita tak berkualiti, lepas tu dia audiens kita tak akan rasa terhutang budi. Dan bila tak rasa terhutang budi, dia tak teringin pun nak tekan button subscribe tu. Okay, so itu adalah beberapa. Tapi saya rasa saya boleh, saya just bagi tips je lah macam mana nak buat recording. Okay, macam mana nak buat recording, kita boleh gunakan most likely semua orang dah biasa gunakan Gmeet, semua orang dah biasa gunakan Zoom. So paling mudah saya rasa gunakan Zoom dan klik kepada record to on this computer, record on this computer. Itu tips yang saya boleh sampaikan. Sebab bila training ni saya boleh bagi tahulah, tapi nak buat kita tak ada masa pun nak buat. Dan pastikan juga kita punya thumbnail nanti kita boleh gunakan PowerPoint untuk buat thumbnail dan pastikan perkataan dia besar. Sebab apa? Perkataan tajuk dia besar dan catchy lah. Sebab apa? Sebabnya kita audience kita gunakan handphone. Okay? Dan thumbnail ni biasanya gambar kecil je. Jadi pastikan thumbnail kita ni ada perkataan tajuk yang besar. Dan tajuk dia tu kena catchy lah. Kena catchy. Catchy tu maksudnya apa? Orang akan rasa tertarik tengok kita punya tajuk. Sebab itu adalah first impression. First impression. Kalau tajuk tu orang tak berminat, obviously dia tak akan klik lah untuk view. Okay, dia tak akan klik untuk view. Jadi letakkan tajuk-tajuk yang catchy. Ini catchy? Tak catchy. Contoh yang saya bagi ni catchy? Tak catchy. Tak catchy langsung. Tak catchy langsung. Tapi yang penting saya nak emphasize kat sini, perkataan tajuk ni kena besar. Itu yang penting. Tajuk dia tu, perkataan dia kena besar. Okay, kena besar. Kena besar. Kena amatlah besar. Okay, so sebelum kita pergi kepada SEO ke apa ke tu, itu antara preparation yang kita kena buat lah. Dan size dia ni biasanya kita gunakan 19:6 pun okey dah. Maksudnya ratio 19:6. Kalau dalam PowerPoint ambil yang white tu, white design, white screen design. Bukan yang kotak tu. Kotak tu tak bagus untuk YouTube thumbnail. Dia bukan size untuk YouTube thumbnail. Ambil yang size ni. Kalau dalam PowerPoint, kita ambil slideshow. Oh sorry, ambil design. Ambil yang size ini, slide size. Iaitu yang white screen. Aduh. Ambil yang white screen. Ni white screen 16:9 slide size. Kalau nak gunakan Canva pun boleh, tak masalah. Boleh guna Canva, boleh gunakan PowerPoint. Tapi kalau nak cepat saya guna Canva je lah. So slide size ni pastikan dia. Canva tu lambat sikit. Saya gunakan PowerPoint je senang. Dia cepat. Okay. Yang penting dia cepat. Okay, ada tools lain juga. Contohnya macam mana nak buat satu thumbnail yang bagus. Macam TubeBuddy semua tu nanti saya tunjuk lah. Tapi saya tak pasti benda tu available tak untuk yang free tier. Tapi tak apa. Saya gunakan TubeBuddy untuk optimize saya punya channel sekarang ni. Saya gunakan, iyalah invest sikit lah dalam berapa lah, $5 kot. $5 dalam RM15 sebulan. Tapi itu antara proses-proses yang kena lalui lah untuk optimize kita punya YouTube content. Okay. So kita akan pergi kepada, saya rasa kita akan terus pergi kepada SEO. Okay, tapi dalam masa yang sama saya cuba nak upload satu video. Saya start dengan upload satu video. So masing-masing boleh je pilih mana-mana video yang ada. So saya akan gunakan channel saya yang sekarang ni. Saya tengah yang tadi tu saya lupakan lah. Yang tadi tu saya lupakan, saya terpaksa lupakan. Sebabnya sekejap
Sebab channel baru tu tak ada apa-apa konten pun. Tapi kalau kita, itu je channel yang kita ada. Saya nak minta tolong upload satu video. Cari je lah apa-apa video dalam mana? Sekejap. Upload dalam channel YouTube ke Tuan? Ya, sekejap. Dalam link ni, Google Drive ni, saya disediakan beberapa video yang pendek-pendek, boleh je download. Siapa-siapa nak download boleh download. Kalau tak nak fikir nak buat video ke, boleh je download. Okay, kalau tak sempat nak buat video kan, boleh saja download daripada sini. Ada beberapa contoh. Okay, dia ada, saya buat numbering. Saya pergi kepada ni, bit.ly/ytcarol. So daripada sini kita boleh download beberapa contoh video. Tapi inilah sebab saya banyak work on promo materials untuk quiz. Okay, ini je lah video yang saya ada. Kalau nak video yang panjang-panjang boleh, tapi macam terlalu besar file dia. Kalau nak download memang ambil masa. So ambil je lah macam contoh nombor 2 ni. Ini pun boleh. Saya akan gunakan contoh yang ni. Contoh nombor 2 ni, file dia kecil sikit. Okey. Okey. Ambil yang contoh nombor 2 ni. Saya labelkan sebagai 02C2. 02C2. 02C3 ni pun file dia kecil juga. Ini contoh green screen yang saya letakkan dalam video saya. So that dia appear sebagai mungkin suara tak ada sebab saya mutekan suara. Ini adalah green screen yang kita boleh masukkan untuk provoke orang untuk subscribe lah. Ini typical, banyak-banyak je material yang ada dan kita boleh masukkan dalam kita punya video editor. Contoh dia macam kita gunakan Filmora. Okay, lepas tu kita akan strip dia punya green screen lah. Tapi yang tu kena ada kursus Filmora pula. Macam mana nak integrate video macam ni. Okay, ini adalah video yang asal, integrate masuk dalam video kita. Asalnya macam ni. Okay, asal dia macam ni. Lepas tu kita akan crop out yang green screen ni. Tapi tu kita perlukan video editor. Kita kena ada video editor. Contoh macam Filmora, kita banyaklah. Siapa-siapa yang biasa dengan Adobe pun boleh gunakan Adobe. So embed ni dalam video kita dan strip out dia punya green screen dan dia akan dapat efek. Efek ni on top of our video lah. So itu memang tak sempat nak tunjuk saya rasa. Okay, tapi itu antara cara dia lah. Tapi kita kena sebut juga. Masa kita sebut tu dan kita embed button animation tu. Masa kita sebut silakan subscribe. Okay, masa tu keluar pop-up macam ni. So itu yang saya amalkan sekarang ni lah. Bukan amalkan. Yang saya propose. Tak amal sebab bila kita buat recording, nak buat editing ni memang ambil masa. Nak buat editing tu memang ambil masa. Bila kita cut, lepas tu kita nak enhance dia punya sound, lepas tu kita nak render, semua tu memang ambil masa. Sebab tu kadang-kadang biasanya saya malas nak buat editing. So saya akan
Saya akan record, lepas tu terus upload. Itu yang jadi record, upload, tiba-tiba dah upload, suara tak ada. Tapi ada beberapa saya ada beberapa memang saya letak ni lah subscribe button ni. Tapi itulah saya rasa kalau video kita bagus, video saya bagus, orang akan subscribe. Maksudnya sekarang ni kalau video subscriber saya tak ramai, satu orang tak jumpa dan satu lagi memang video saya tak berapa bagus lah. Itu kita kena ambil. Bukan tak bagus dari segi manfaat. Ya, kita kena bezakan tak bagus ni pun ada subjektif dia. Kalau orang tu kata, oh ini tak berkaitan dengan minat saya. Jadi dia consider sebagai tak bagus. Okay, maksudnya niche kita terlalu kecil. So dia tak keen nak subscribe lah pun. Dia tak berminat nak subscribe pun. Okay, kat mana tadi? Kita kat mana tadi? Okay, kita upload satu video. Okay, kita upload satu video. Saya cadangkan kita pergi ke mana tadi? Saya tunjuklah step by step. Kalau siapa-siapa yang tak ada video sendiri, kalau siapa-siapa tak ada video sendirilah, boleh saja pergi kat, ni, dia punya link ada dalam, saya letak dalam WhatsApp materials kita ada dalam bit.ly/YT Herod. So link tu ada dalam WhatsApp. So ini yang saya akan download. Saya rasa paling kecil je. Saya akan download yang ini. Oh, dalam 20 MB. Okey. Dalam 20 MB. Okey, saya akan download yang ini. Kemudian saya akan masuk kepada YouTube channel saya. Terus pergi pada studio lah. Kalau nak editing ataupun nak upload, tak payah pergi studio pun tak apa. Pergi studio pun bagus. studio.youtube.com. Alah. Next. studio.youtube.com. Nak tukar ni. Oh, ni dia. Maaf ya, saya tengah nak login ke akaun Gmail saya. Sorry. Yang tadi tak payah ikut lah. Most likely masing-masing dah masuk channel masing-masing kan.
Maaf Cik Khairul Nizam, sekarang ni kita nak kena masukkan apa-apa video dulu untuk kita masuk kat channel kita ke macam mana? Dah buka channel sekarang? Ada. Dah buka. Okey. Kalau dah buka channel, sekejap saya nak dapatkan button upload ni. Ambil apa-apa bahan daripada yang Bitly Cik Khairul tu? Download Itu satu? option. Kalau Okey. tak ada video, download daripada bit.ly saya. Kalau Okey, memang dah ada, kita upload je lah Okey. apa yang tuan-puan ada. Okey, so sekarang saya akan masuk kepada channel saya. Ni channel saya yang sekarang saya tengah work on lah. Yang tadi tu channel baru. So, masing-masing sekarang ni pastinya dah ada dalam channel masing-masing. Okey, masing-masing dah ada dalam channel masing-masing. Saya suka gunakan studio.youtube.com lah. Kalau nak pergi YouTube direct pun boleh juga. Tapi pergi kat studio.youtube.com. Lepas tu akan ada button upload di sini. Nampak tak button upload? Ini saya andaikan ada peserta dari kalangan peserta yang tak pernah upload lagi ke YouTube. Saya andaikan ada peserta yang tak pernah lagi upload ke YouTube. Betul-betul, tapi untuk upload tu tak ada lah. Cik Khairul. Kalau tak ada, klik create. Ni klik create ni. Lepas tu ada upload. Ini ada tak? Saya dah upload dah, Cik. Yang tu dah advanced user, terima kasih banyak. Yang beginner tadi tak jumpa upload video, dia satu, kalau interface yang baru mungkin dia dekat sini. Ini saya rasa interface dia agak baru. Sebab sebelum ni saya gunakan dari sini, create, upload. Biasanya saya akan nampak kat sini, create, upload. Boleh nampak tak yang ni? Dalam create, upload. 5 minit ni. Okay, bila kita upload, ni kena select file. Select file, ambil file, biasanya MP4 lah, biasanya MP4. Biasanya MP4, tak kisahlah. Kalau yang Mac biasanya dia suka MOV. MOV ni file dia memang very high quality lah, tapi tak kisah. Yang biasanya MP4. Yang biasanya. Biasanya MP4. So, saya akan pergi kepada video apa-apa yang saya ada, video yang saya download ke apa ke. Okey, saya akan upload ni, klik sini. Ini video yang saya baru download tadi. So saya akan klik di sini. Dan saya open. Biasalah kita upload video kan. Sama juga macam Facebook kita upload, cuma interface dia mungkin agak berbeza lah. So kat sini, selalunya, kita letakkan tajuk yang kita suka-suka. Contohnya macam, ialah kalau katakan ini adalah pengenalan, ini tajuk ni kan berkaitan dengan video Dia kena berkaitan dengan video. Pengenalan kepada quiz, contoh dia lah. Tapi ini bukan satu tajuk yang baik sebab tajuk ni orang baca pun orang tak akan berminat. Satu, baca pun orang tak berminat. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang saya rasa catchy sikit. Dan saya tunjukkan beberapa contoh tajuk yang catchy sikit. Tapi sekarang ni saya nak work on dia punya SEO. Okay, saya nak work on SEO. Contohnya kalau katakan kita nak orang yang, contohnya macam saya beberapa kali pergi Politeknik Mersing, saya 3-4 kali kot. 3 kali. Okay, so contohnya kalau katakan kita nak
orang yang search for Politeknik Mersing, dia nampak benda ni. Jadi kita kena mention lah kat sini pengenalan kepada Politeknik Mersing. Dengan harapan, bukan dengan harapan, ini adalah effort kita untuk fight keyword Politeknik Mersing. Okay, untuk fight keyword Politeknik Mersing. So kita kena mention lah perkataan Politeknik Mersing di dalam tajuk. Okay, kita kena, kalau kita nak fight, istilah fight keyword ni kalau dalam Google adalah, saya tunjuk sebelum tu. Sebab selalunya kalau SEO, siapa-siapa yang nak fight untuk keyword dalam Google, kita akan cuba andaikan apa keyword yang orang suka key in dalam Google search. Contohnya, since kita ni taklah familiar, taklah famous sangat. So saya ada beberapa keyword yang saya cuba fight, iaitu contohnya keyword Laravel Melayu. Okey, Laravel Melayu. Okey. Adalah keyword yang saya cuba fight. Sebab contoh tutorial saya adalah Laravel dalam bahasa Melayu. Okey, sebab kalau saya nak fight untuk perkataan Laravel alone, saya akan hadapi masalah sebab nak fight untuk keyword ni memang agak kesukaran. Sebab apa? Sebab keyword ni dah establish. Keyword ni dah establish. Kalau kita nak masuk ataupun kita nak fight kepada keyword ini, tendensi untuk kita berjaya adalah sukar dan dia akan sangat ambil masa. Jadi saya akan cuba fight beberapa perkataan ataupun kita namakan sebagai long tail. Long tail ni maksudnya kita tak fight untuk pizza. Okay? Sebab nak fight, nak pastikan orang jumpa website kita dengan perkataan pizza adalah kesukaran. Okay? Contohnya siapa-siapa yang macam dia nak promote diploma sains komputer. Ini contoh lah benda-benda yang saya pernah buat. Kita cuba nak fight diploma sains komputer. Itu adalah agak kesukaran. Okay? Agak kesukaran. Contohnya kita nak fight untuk keyword diploma sains komputer dalam Google kan. Supaya apabila audience cari diploma sains komputer dalam Google search, okay, dia akan nampak website dia kat situ. Okay, itu antara benda-benda yang sukar lah. Okay, itu benda-benda yang sukar. So macam saya berjaya dapatkan dalam page yang pertama untuk diploma sains komputer. Ini adalah taklah dalam first list, tapi at least dalam first page lah. Okay, dalam first page Google. So kalau katakan kita nak fight untuk perkataan ataupun keyword Laravel Melayu, contoh dia lah. Sebab cara orang mencari maklumat dalam website ni, dia ada macam-macam. Kadang-kadang dia tersilap eja. Kadang-kadang dia tersilap eja, dia dapatlah kita punya website. Kadang-kadang dia sebut Laravel, dia rajin sikit. Dia type lah tutorial Laravel Melayu. Okey, kalau katakan dia tak berapa rajin, dia type Laravel je lah. Tapi Laravel dia banyak point kepada website yang bahasa Inggeris. Which is not, ini bukan saya punya ni lah. Bukan saya punya, ni. Ni contoh. Ni contoh lah. Beberapa keyword tutorial Laravel Melayu. So bila kita search tutorial Laravel Melayu, ini antara beberapa video saya yang disenaraikan dalam Google search. Okay, itu adalah apa yang kita cuba fight dalam SEO. Itu adalah ilmu yang kita cuba nak belajar dalam SEO. Maksudnya kita cuba dapatkan first hit dalam carian. Okay, supaya bila orang buka Google, dia nampak kita punya konten. Contohnya ni adalah video kita. Okay, ini adalah video kita. Oh, ini baru upload 2 hari lepas. Okay, ini baru upload dari 2 hari lepas. Tapi result ni kadang-kadang berbeza ikut kita punya behavior. Contohnya macam kita tak pernah datang sini, most likely dia tak appear lah kita punya result ni. Okay. Tapi kalau korang nak lihat, bolehlah type apa-apa yang berkaitan dengan subjek masing-masing. Okay, kita lihat kat mana kita punya position tu. So ini adalah beberapa keyword yang pernah saya fight.
tutorial Laravel bahasa Melayu. So bila user key in kat sini, dia akan appear lah sebagai antara option yang atas. Ya, kadang-kadang Google ni pun bekerja ikut profil pengguna. Kadang-kadang tak appear lah kat atas ni. Kadang-kadang mungkin tapi yang penting kita cuba fight untuk berada dalam first page. So itu adalah target SEO. Cik Hairul. Ya, dah dengar setengah. Cik Hairul, bukan saya nak tanya. Okay. Cik Hairul, adakah bagus kita mix upkan English and BM punya words? Tak tahulah, saya rasa boleh, tapi memang kadang-kadang expectation lah. Pernah tak kalau katakan ini pengalaman sendirilah. Saya search for tutorial Laravel, okay? Tapi keluar bahasa Tamil. So kau rasa kau akan disappointed lah. Saya tak faham pun bahasa Tamil tu kan. Tapi tajuk dia memang bahasa Inggeris. Tapi memang tak boleh nak kata apalah dia sebab dia tak boleh nak key in Tamil punya. Dia tak nak key in Tamil punya. Tapi kalau katakan kita memang nak push kepada SEO, boleh je letak campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. Tak masalah pun. Cuma nanti expectation user bila dia sampai kepada website kita, sampai kepada konten kita, let's say orang tu memang native London speaker. Dia tengok konten kita dalam bahasa Melayu. Jadi macam dia mungkin akan frust. Tapi tu tak kisah pun. Saya rasa tak penting sebab kalau dia frust pun dia just tinggal je. Contohnya macam saya search for tutorial Laravel, tiba-tiba keluar video dalam bahasa Tamil. Banyak je tutorial dalam bahasa Hindustan kat luar sana, tapi cerita pasal IT. Jadi bila kita dah tahu, mungkin kita frust lah. Kita frust, itu je lah yang kita frust. Lepas tu kita pindah tempat lain, buat cari yang lain. Sebab tu, kita kena target, pada saya, kita cuba target keyword. Ini istilah adalah long tail keyword. Long tail keyword ni maksudnya, kita tak target kepada perkataan pizza. Tapi kita target perkataan yang lebih panjang. Contohnya, pizza sate ataupun pizza style Melayu, contohnya lah. Ataupun kita lebih narrowkan dia punya niche tu. Maksudnya keyword dia kita cuba fight kepada, memang lebih bagus sebenarnya kalau kita type Laravel kat sini kan. Laravel, siapa-siapa type Laravel, dia nampak kita punya video. Itu lagi bagus. Tapi kita berada dalam keyword tu, dia dah establish dah untuk banyak konten yang lain. Jadi kalau kita nak fight untuk konten yang ini saja dengan keyword ini saja, saya rasa dia membazir sebab kemungkinan besar kita nak sampai ranking tu lambat lagi dan dia ambil masa lah. So kita fight untuk kita cuba fight untuk keyword yang lebih panjang. Okay, kita cuba fight untuk keyword yang lebih panjang. Ini saya amalkan ni dah agak lama sebab kita rasa kita tak mampu nak fight keyword Laravel. Jadi kita terpaksa panjangkan keyword. Ini kita namakan sebagai long tail. Kita tak naklah kita tak perlu berada dalam terbaik website ataupun konten terbaik dalam 1 juta hit. Kita dapat website terbaik dalam 100,000 hit pun dah okey dah. Pada saya saya suka ke arah itulah. It's not impossible sebenarnya kalau kita nak go for kita nak fight keyword yang pendek-pendek macam tu. It's possible, tak masalah. Boleh try, boleh usaha. Tapi itulah bila saya lihat macam ni Laravel kan, memang tak akan appear pun. Memang saya tak akan berjaya appear dalam hit yang pertama. So sebab tu saya shift saya punya keyword fight tu, SEO fight tu lebih kepada mungkin Laravel Melayu. Ini adalah spesifik kepada orang yang mencari ilmu Laravel dalam bahasa Melayu. So bila saya tukar Laravel punya keyword punya fight macam ni, nampaknya saya dah berjaya sikit lah untuk dapat first page. Paling kurang pun first page lah. Cik Errol. Ya. Dah break kan?
Ya, masa kita bagi nama tu, okey, mungkin satu nama macam Laravel tu, okey, yang memang established. Lepas tu dia tambah sikit yang special yang orang lain tak ada guna. Ke macam tu? Unik. Betul, yang unik. Contohnya Laravel dalam bahasa Melayu. Yang unik tu kan. So baru kita boleh naik atas. Boleh naik atas berdasarkan kepada keyword Laravel yang kita pilih, Laravel bahasa Melayu tu lah yang kita pilih. Bukan keyword Laravel. Bukan keyword Laravel, tak. Okay, itu targetnya sebenarnya. Alright. Jadi untuk awal-awal ni jangan terlalu ambitious untuk kita target keyword yang pendek-pendek macam Laravel. Siapa yang cerita pasal motoring tadi, tentang kejuruteraan mechanical, jangan terlalu ambitious untuk ke arah itu. Awal-awal ni kita buat long tail tak apa. Buat long tail tak apa. Okey. Ini penting ni untuk pesara-pesara yang buat tu. So maksudnya nama tu memainkan peranan penting dari segi knowledge kita hari ni untuk kita carian tu akan pergi kepada kita walaupun mungkin bukan yang pertama, yang kedua, tapi ada dalam list yang senang orang nak cari. Itu maksud dia. So kita break dulu. Siapa-siapa yang dah ada tu boleh letak description. Dan description ni sebelum saya break, pastikan jangan kedekut jangan kedekut maklumat. Maksudnya janganlah satu ayat. Okey, jangan satu ayat saja. Itu yang biasa saya buat sebelum ni lah. Jangan satu ayat saja. Sebab bila kita faham, bila kita feel SEO punya konsep, sebenarnya description ni sangat penting. Sebab bila SEO ataupun bila Google Search Engine buat kerja, lagi banyak perkataan keyword yang kita masukkan dalam description, okey, lagi tinggi ranking yang kita boleh dapat dah. Okey, itu maksudnya, tapi janganlah letak macam ni, Laravel. Jangan buat macam ni. Laravel MVC. Ini kita istilahkan sebagai black market SEO. Black hat SEO. Laravel PHP, Laravel Melayu, Laravel tutorial, Laravel Melayu. Okay, jangan letak description macam ni. Kalau dulu kita boleh fight keyword dengan kita lambakkan keyword ni dalam description. Sebab apa? Ini ramai je orang buat kat sini. Ramai je orang buat untuk fight SEO kan. Yang kritikalnya, kita kena tahu letakkan keyword ni dalam bentuk ayat yang organik. Okay, kita kena pastikan keyword ni kita letakkan dalam ayat organik. Contohnya ini kita describe lah. Ini adalah video pengenalan kepada kuis. Kuis terletak di Bandar Seri Putra. Selangor. Dahulunya kuis dikenali sebagai kampus anti Malu Islam Negeri bawah penelitian. Okey, kita kena letakkan keyword tu dalam bentuk yang macam ini, dalam ayat. Contohnya saya repeat keyword quiz ni.
quiz. Ni ada Selangor sikit. College Islam. So ini adalah macam mana kita masukkan keyword secara natural. Okay, elakkan buat benda ni. Ini adalah black hat SEO. Dulu boleh, sekarang memang tidak digalakkan lah. Dia tidak digalakkan, kita tak kenalah ban, tapi dia tak akan mendapat markah kalau kita buat macam ni dalam ranking SEO, dalam ranking Google. So elakkan benda-benda macam ni lah. Kita letakkan keyword secara open macam ni, tidak dalam bentuk ayat. So pastikan dia berada, keyword yang kita cuba nak fight itu berada di dalam ayat secara organik. Nak repeat tak apa. Contohnya macam ni ada perkataan quiz. Okay. Nak repeat banyak kali tak apa. Tapi dalam bentuk ayat yang lengkap. So kalau katakan kita nak dalam video ni kita nak promote Politeknik Mersing. Saya duduk Mersing sebab itu yang saya pernah pergi kat Johor tu. Politeknik Mersing. Okay, letakkan perkataan Politeknik Mersing ni pada setiap ayat yang kita sebut dalam description. So pastikan letak dalam title, dalam tajuk, dalam description. Berulang kali tak apa. Berulang kali tak apa. Sebab itu kalau kita perhatikan apa-apa yang kita search, biasanya Wikipedia akan nampak naik tinggi. Kenapa Wikipedia dapat naik tinggi? Sebab ayat-ayat keyword yang kita cari itu diletakkan secara organik dalam ayat-ayat dalam Wikipedia. Sebab itulah Wikipedia biasanya mendapat ranking yang tinggi dalam Google Search. Okey. So sikit lagi kita buat next. Yang ni saya akan skip dulu. Kita akan add kemudian, add subtitle and screen kemudian. Lepas tu kita klik next. Lepas tu bla bla bla, dia dah siap check lagi copyright. Sebab kalau ada audio yang menggunakan lagu orang lain, biasanya dia akan keluar isu kat sini. Dia dah siap-siap check copyright issue. Next. Ni pastikan public ya. Boleh je kalau kita nak buat unlisted, especially video-video kuliah ataupun kelas yang kita tak nak reveal kepada orang lain, tak masalah, boleh buat unlisted. Tapi kalau private, ini cuma untuk kita punya paparan sendiri dan juga admin lah. Kita je lah. So unlisted ni boleh dicapai lagi dengan link. Tapi public, yang ni boleh masuk dalam Google Search, boleh masuk dalam channel kita, dia akan appear secara public dalam channel kita. Dan klik publish. So, bila kita nak pastikan page kita ataupun so nanti kita akan dapat video tu dalam channel kita. Memang pastinya kita kena ada effort lah. Oh, thumbnail tadi saya lupa. Tak apa, nanti kita akan kembali macam mana nak buat thumbnail tu. So, itu adalah effort dia lah. Antara effort dia. Sebenarnya, effort ini yang biasanya kita tak mampu nak buat. Sebab dia perlukan masa kita. Kita perlukan masa kita. Dia tak berlaku secara macam magic. Yang berlaku secara magic apabila kita punya video viral. Dan mungkin itu akan berlaku secara magic lah. Tapi macam dulu Sugu Pavita kan, video dia memang viral. So bila dah viral, itu akan jadi magic lah. Tapi kalau kita nak mengharapkan organic SEO search, memang dia akan ambil masa, memang dia akan ada banyak effort yang kita perlu usahakan. So saya tangguh dulu. Yang penting masing-masing. Cik Khairul ni maaf sebelum tu. Tadi masa tengah upload tu ada pilihan untuk audience. Saya tak pasti, saya terlepas pandang tadi skrin Cik Khairul. Dia ada pilihan yes, it made for kids, not made for kids. Itu sorry, macam mana? Saya tak apa. Sorry ya. Saya kembali kepada video upload tadi. Saya edit kat sini. Nanti saya akan tunjuk balik. Ini saya buanglah sebab dia tak berkaitan dengan keyword ni, tak berkaitan.
Tadi ada pilih ni kan, playlist kan. Playlist kalau kita dah ada, kita boleh pilih. Kalau tak ada, tak apa. Ni audience ni kan. Saya zoom kejap. Zoom pula. Dia ada yes, made for kid kan. Tadi ada orang tanya yes ataupun no. Yes ini, made for kid ni biasanya dia akan off comment. Okay, kalau kita set yes, it's made for kid. Ni akan di off comment. Video-video ini adalah sesuai untuk paparan YouTube Kids. YouTube kan ada dua app. Satu YouTube for Kids, satu lagi YouTube untuk general consumption, adult consumption. So kalau kita pilih yes, made for Kids, dia akan appear dalam YouTube Kids. YouTube Kids kan ada YouTube Kids, kan ada apps yang YouTube Kids tu. Tapi dia akan off comment. Dia akan off comment. Okay, tapi kalau kita ambil no, it's not made for kid, dia akan on comment dan dia akan available untuk semua lah. Untuk YouTube yang general consumption, bukan untuk kanak-kanak, bukan pengguna kanak-kanak. Kalau kita perhatikan dalam Google Play, ada YouTube untuk general consumption dan ada satu lagi YouTube for kids. Ini YouTube for kids. Ini yang kalau kita letak kat sini, dia akan masuk dalam YouTube for Kids. Cumanya, disadvantage dia akan off comment. So kalau katakan ini, kalau kita nak jadikan video tu general population, yang ada email, yang ada comment, boleh kita membenarkan komen ditinggalkan kat dalam video kita. Okay, letak yang ni. No, it's not made for kids. Okay, dan boleh tukar thumbnail kalau katakan kita nak tukar, upload ataupun kita pilih yang sedia ada. Oh, sorry. Saya akan gunakan apa yang ada je lah. Sebab saya tak buat thumbnail lagi. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak add thumbnail yang appealing. Okay. In fact, sebenarnya nak buat thumbnail ni pun ada kursus 2-3 jam lain. Tapi saya tunjuk je lah macam nak buat tu mungkin tak sempat. Kita akan apply je lah, guna je lah apa-apa yang ada. Ataupun kita ambil je apa yang, tapi saya akan bagi tips lah macam mana nak hasilkan thumbnail yang bagus. Tapi kalau nak mudah, ambil saja yang dia dah sediakan dalam senarai ini. Nak mudah lah. Tapi mungkin tak cantik, tapi nak customize kita kena upload. Okay, so sekarang ni kita dah upload satu video baru. Kemudian nanti saya akan cerita balik macam mana kita nak fight lagi dia punya SEO. Okay, so kita break sampai pukul berapa penganjur? 2:30. Oh, penganjur dah break dah. Sampai 2:30. Okay, so kita kembali masuk balik dalam 2:30. So yang ni saya akan off terus ya, MS Team. Kalau ada apa-apa soalan boleh masukkan dalam chat.